ada budak-budak kecil suka menyorok di celah-celah baju tu. Makhluk hijau ni dia macam toyol lah. Dia datang sinki tu, dia jilat sisa-sisa sampah dekat sinki Mimi. Kalau you berdepan dengan pocong ataupun gula-gula, so kalau dia tengah berdepan tu, cara nak hilangkan dia adalah you kena buka ikatan kat kepala dia. Sumpah aku tak tipu. Ini aku dengar. I selalu tidur rumah Mimi sebab kita orang bila ada job, kita orang suka tulis together. Lepas tu aku tengok kat situ, dalam bilik tu ada hantu India tau. Hah? Datang mana ni hantu India ni? Masa tu sumpah tak tahu kiri kanan Mimi, jiran siapa tak tahu tau. Hantu ni datang dari rumah sebelah. Lepas tu I pun tanyalah Mimi, Mimi, rumah Mimi ada jiran berbangsa India tak? Lepas tu Mimi kata, oh sebelah rumah Mimi ni India. Serius lah Hanan. Mimi ada cerita tentang jiran Mimi ni. Rumah ni sebelum Mimi masuk pindah sini, rumah ni dah kosong 4-5 tahun tau. Mimi datang untuk kemas-kemas lah rumah ni sebab rumah ni ada lagi barang-barang owner rumah ni. Tengah Mimi duduk kemas-kemas tu, keluarlah jiran Mimi yang India tu. Keluar dia pun just be nice lah. Maksudnya dia menegur Mimi macam, hai, nanti pindah sini ke? Macam, oh dia kenalkan diri dia apa semua gini-gini. Lepas tu dia tanya Mimi bila Mimi akan masuk kan. Dia cakap dalam bulan Januari kot. Tiba-tiba dia bagi satu look dia bagi satu pandangan ke arah rumah ni. Cara dia tengok rumah ni sebiji macam cerita-cerita hantu kita tengok. Faham tak? Nak tanya Mimi, perasan tak setiap kali Hanan datang rumah Mimi, Hanan tidur mana? Hanan tidur bawah ni. Ya, aku tak pernah tidur dalam bilik. Sedangkan aku tidur bawah tu tak ada alas, tak ada mattress, tak ada apa. Aku tidur atas lantai. Walaupun macam benda tu tak ada effect on us, tapi sebab dia selalu duduk situ, macam tak selesa lah nak tidur situ kan. So macam Laki perempuan? Laki. Bila cakap hantu, selalunya you bercerita kat I sebelum ni, lembaga you nampak tidak berwajah. Tapi macam mana you tahu dia hantu? Macam mana tahu dia berbangsa India? Yang ni nampak kulit dia gelap. Sorry Syawal. Dia bukan orang minyak Dan dia pakai jenis dhoti. Oh, pakaian lah. Pakaian dan juga gelap lah. Kita tahulah benda semua. Again, ni bukan resis para penonton sekalian. Kau jangan kecam aku aku nak describe Apa yang ada kaitan rumah Mimi dengan rumah Hez tadi tu? Okay, before that kita pergi satu-satu area area yang tak berapa takut. Rumah Mimi banyak baju tau. Maksudnya dia ada bilik baju yang wardrobe bilik wardrobe dengan baju yang banyak dekat railing macam tu. Macam bilik I lah, yang baju untuk wardrobe saja. Bilik untuk wardrobe. Tapi bilik you baju tak banyak, babe. Yalah, sebab I kan ni Zuhud. Tak, you adik-adik yang paling malas bersiap. So yes, sebenarnya. Betul. Rumah Mimi, baju dia banyak gila tau. Dekat situ ada budak-budak kecil suka menyorok di celah-celah baju tu. Mimi kalau boleh baju tak pakai declutter. Dulu ada seorang makcik ni, dia pandai mengubat lah. So dia cakap, barang-barang kalau tak pakai simpan. Maksudnya jangan biar macam tu lama tau. Nanti ada yang menyelit-nyelit kat situ lah. So, bila tengok situasi kat rumah Mimi tu, oh inilah maksud dia. Yelah, sebab Mimi tak boleh nampak kan Hanan, you boleh nampak. So maksudnya bila si Mimi yang tak boleh nampak ni tengah pilih-pilih baju, so bila dia selak baju tu adalah budak duduk situ. Tak, masalah Mimi dah tahu sekarang. Dia tak pergi situ. Baju-baju tu baju yang dia tak pakai. Baju tu memang banyak rumah dia memang banyak. Railing tu penuh baju. Tu baju siapa? Tak, tu baju-baju dulu kan Mimi selalu teman dia pergi event apa semua. So baju-baju event, baju-baju in function semua. Apa kehai hantu tu bagi kat baju-baju event Mimi? Ada Hanan? Daripada cara hantu tu duduk situ, Mimi memang tak pakai baju-baju ni. Kira dia tak selak apa baju ni kan. So ada satu hari tu, I dah tidur awal. Mimi dia masih berjaga lagi. Mimi biasa dia akan siapkan masak dulu benda semua baru dia tidur. So bila I bangun, dia tidur time tu. Dia tidur kat bawah. Dia tidur dalam bilik depan kat bawah. I dah memang dah terjaga. Kalau macam contoh I nak sleep in balik pun, I memang tabiat I kena mandi dulu tau, sebab I tak selesa. Lepas tu aku naiklah atas. Lepas tu nak tahu tak, tiga budak. Okay, 3 budak ni dia buat macam pakaian beragam lah. Dia test baju-baju Mimi tu. Ada jaket, Mimi ada jaket macam jaket denim putih kan. Aku punya terkejut, kenapa dia pakai baju ni? Hanan. Mimi ada jaket denim warna putih kan. Esok Mimi nak pergi Dobi. Mimi, awak kena faham sesuatu tau. Okay, pertama sekali Ustaz Fuad bagi tahu dalam episod yang lepas, benda tu suka benda busuk. Tapi makhluk goib ni, dia suka kalau wanita yang dia cinta itu tengah bau busuk. That's why sebenarnya kalau bau busuk,
perempuan tu lupa nak mandi malam, kotor, lagi dia kena ganggu. Haze tak tahulah baju-baju Mimi tu busuk ke tidak. Tak. Just mungkin Mimi kena rajin basuh baju ke, tak tahulah sebab bau berabuk ke apa ke, tak tahulah kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dah perangainya hantu tu pun suka bertukar-tukar baju, tak payah nak takutlah sebab nama dia hantu adik-adik. Ya. Apa je dia boleh buat. Dah lah budak-budak adik-adik pula. Tak payah takut. Tak payah takut. Hantu pakaian beragam. Weh, aku macam kenapa dia buat fashion show kat sini kan? Lepas tu I datang rumah Mimi. Nasib baik Mimi pun kata dengan I macam, oh pakailah toilet dia, pakailah bilik dia. Ever since that I tak masuk lah bilik dua tu. Sebab tak aku mandi kat toilet dia. Bilik Mimi okey? Mimi okey, tak ada apa. Maksudnya bilik yang jarang dikunjungi yang benda tu suka. Dan banyak barang yang tak berusik. Sebab kita tak tahu kan barang yang tak berusik ni bersih ke tak dia semua kan. Baju event Mimi tu dia ada sejarah ke apa ke? Baju event tu macam dress macam tu. Bukan benda, bukan baju yang kita boleh pakai hari-hari kat rumah, bukanlah kan. Dulu kan pergi award function apa semua tu kan. Pergi event sana, event sini. Mesti pakai baju apa? Michael Ong kan? Rizman Huzaini, Rizal Malayu. Untuklah banyak award. Teman-teman David Q dulu. Untuklah banyak award. Lepas tu masuk pada yang I cakap persamaan rumah Haze dengan Mimi tu. Okay, I cakap ni bukan nak buka pekong korang tau. Asal Persamaan korang dua-dua, korang suka biar pinggan mangkuk dalam sinki tau. Betul? Kalau boleh, jangan tinggal pinggan mangkuk dalam sinki. Tapi Haze I tengok sebelum dia tinggal, dia rinse dulu tau. Dia tak biar kotor. Bila Mimi tinggal kotor macam tu, ada makhluk hijau datang, dia jilat pinggan tu semua. Makhluk apa? Makhluk hijau. So, dua benda. Satu, jangan tinggal sampah belonggok dalam rumah. Second, pinggan kotor jangan tinggal dalam sinki. Kau boleh terus settlekan. Alah setan betul lah datang. dah datang kat sinki aku, kau makan je tak nak basuhkan sekali. Makhluk hijau ni dia macam toyol lah. Dia datang sinki tu, dia jilat sisa-sisa sampah dekat sinki Mimi, dekat pinggan dan benda semua. Aku dah tahu Mimi, aku basuh pinggan tu baca selawat. Dia besar ke kecil kan? Hijau macam toyol tapi perut boncet, lepas tu ni air liur dia meleleh. So kalau tinggalkan pinggan ni dekat I punya sinki rumah, memang benda tu akan makan ke apa? Dah lalang tu makan tu boleh tolong basuhkan sekali tak? Tapi nasib baik Haze ni dia jenis tak tinggal makanan. Sebab sebenarnya aku tahu niat dia tak nak semut. Tu je, bukan dia rajin. Ya, betul. Betul. Bila makhluk hijau ni datang, sebab pinggan tu kalau dah rinse dia tak jilat. Tapi dia akan ada kat area situ sebab dia suka benda-benda kotor. So kalau benda tu bertakung, dia berjilat lah. Yes, kalau macam contoh ada sisa-sisa ni, dia suka. Bagilah sisa-sisa yang pedas, Haze. Dia ada makan pedas. Aku buka samyang dekat situ. Makanlah. Adakah makhluk hijau tu macam Yoda? Dia tak ada telinga, babe. Kalau aku biarkan aku punya sinki tu dengan pinggan yang aku dah rinse tu, kan, pun ada benda datang. Apatah lagi kalau yang duduk apartment macam I, macam you juga apa semua, punya tempat buang sampah tu. Betul. Itu tempat berkampung. Ramai-ramai buat ulah kat dalam tu. Tapi kalau dalam peti ais, dia buka tak? Walaupun I tak rajin mana, I akan sentiasa pastikan sinki I kosong sebelum I pergi tidur. Dan pastikan tu sampah kat dapur, sampah makan bertutup. Reason I pula, I kena sediakan sebelum tu sebab mak I selalu cakap bersihkan dulu sinki tu, takut-takut kalau kita meninggal dalam tidur ke orang datang rumah esok pagi tengok dia bersepah ni air jenazah. Takut juga excuse ni. Di tangga pertama, kita ada rumah Haziq dan juga Nadia. Boleh kata bukan? Ya. Jangan sangka ya, ada dua orang arkitek dalam rumah, tidak ada hantu dalam rumah arkitek tersebut. Rumah dia orang dah jalan menuju ke puncak alam tau. Okay, I paling tak suka lalu jalan puncak alam tau. Sebab kadang malam ke siang ke, situ korang tahu kan siapa pernah mati kat situ, kena bom kat situ. Tahu? Tentu ya. Tak payahlah sebut. La ilaha illallah. Dia punya macam bayangan-bayangan dia masih lingkers dekat situ tau sebenarnya. Apa yang I paling takut kalau lalu situ malam, sebab I pernah nampak Pasal macam asal muka hantu ni familiar lah. Pasal bila tengok, okey. Macam tu lah. I tak tahu apa jalan yang Haziq lalu nak balik rumah. Tapi sebab masa pergi rumah dia, I lalu jalan tu.
Jalan yang macam naik bukit, ada benda semua kat situ kan. Kalau you lalu situ on daily basis, benda tu macam selalu ada kat situ lah. So macam, takut juga kan balik malam lalu sini selalu kan. Macam tu lah. So Haziq malam-malam lalu jalan tu tak? Terus stop. Lalu. Oh, seram. Tengah drive tu dia melekat dekat cermin depan tu. Macam tu. Lepas tu dekat laluan puncak alam juga, selain daripada benda-benda yang seram macam tu, ada satu benda tak selalu nampak. Kat tepi dia kalau nampak serupa. Dululah, sekarang sebab PKP kot tak ada. Karipap King Kong. Karipap? Karipap King Kong. Apa tu? Karipap lah. Oh, karipap. Oh, kedai ke? La ilaha Allah, aku kan hantu. Aku boleh tunggulah mana yang seram dia, rupanya kedai. Nak masuk rumah kita orang tu, dia actually sebelum tempat yang pengeboman tu lah. Tapi mungkin dia berlega-lega. Itu yang paling macam takut lah sebab ternampak. Ya malam-malam lalu tiba-tiba nampak Atang Tuya kan. Mana kau tak takut? Takut weh, serius takut. Masa cerita ni memanglah boleh cerita macam biasa. Tapi cuba korang imagine, korang drive malam, tiba-tiba Atang Tuya depan korang. Tanya dia, siapa bunuh kau? Alah, hai. Kalau tanya soalan tu tak kena ISA kan? Tadi tak, dia cerita hantu. Bukan film. Tahun lepas ada first PKP, kita orang, Haziq dengan kawan-kawan kita orang ada buat Zoom call tau. Kita orang ada macam bersembang lah, kawan-kawan bersembang. Time tu Haziq dalam bilik kot. Betul. Yeay, ada hantu Yoda. Yeay. Bilik you ada pocong tu. Masa kita orang buat benda tu, macam apa benda belakang Haziq tu kan? Sebab dia gelap tau. Betul. Masa you Zoom call tu dia gelap kan? Lepas tu I nampak ada macam bunjut ikat tu kat belakang you. Sumpah I tak tipu. I tak tipu sebab ni sebab nak buat konten kan, aku cerita juga. Dia Zoom call dalam gelap. So bila ada benda putih kat belakang, benda tu vivid lah. Recording kita orang tu, I edit tau. Masa I edit balik, I nak tengok lah. Part tu, biasa kan part-part yang macam hantu tu masuk dalam recording ni, mesti dia punya visual time tu ada jerk tau. Maksudnya kita tak boleh nak render lah benda semua kan. Sepanjang-panjang kita orang sembang tu, berjam tu, 2 jam kita orang sembang tu, part yang benda tu muncul, bahagian tu jerk. Bahagian tu macam visual dia jerk lah. So aku macam, maksudnya selalu kalau kita online dengan Haziq dengan Nadia, bila jerk tu maksudnya ada benda tu. Tapi kan, kau pasal Haziq punya Zoom selalu problem time belajar agama kan. Muka Nadia takut. Sekarang macam mana? Tak tahu, tapi sebab time tu dia Zoom dalam gelap tau. So anything yang lalu belakang dia aku memang boleh nampak lah. Hari tu I risau kejap lah sebab this thing bila you tengah fragile, maksudnya you sakit ke, you lemah ke, you tengah sedih ke, dia suka take over you lah. Dia suka ni lah, menguasai you lah kalau you tengah lemah kan. Masa tu Haziq kena COVID. Waktu tu mula dia diarah kuarantin di rumah. So at that time, waktu tu I sedikit risau sebab I pernah nampak benda tu dekat bilik dia. So I takut waktu dia tengah fragile macam tu, benda tu macam boleh sedikit sebanyak influence lah. Tapi nasib baik lepas tu dia kuarantin dekat Mak Apps. Dia lagi ni Hanan, you percaya ke Mak Apps tu selamat? Cuba hantar Hanan ke Mak Apps tu. Korang banyak. Itulah Mak Apps tak pernah tutup lampu. Tak pernah tutup lampu Mak Apps. Habis tu korang tidur dengan lampu terbuka lah. Dia takut ada aktiviti. Kalau you berdepan dengan pocong ataupun gula-gula, nama manja je adalah gula-gula. So kalau dia tengah berdepan tu, cara nak hilangkan dia adalah you kena buka ikatan kat kepala dia. Sumpah aku tak tipu. Ini aku dengar. Area rumah Haziq ada seorang kawan I tau duduk situ. What makes it interesting, nak linkkan juga cerita pocong ni kan. Walaupun kawan I ni dia cerita masa dia kecil benda ni jadi. Dia dah duduk situ lama. Masa dia kecil dia cerita kat tingkap tu dia nampak pocong lah dari luar tingkap. Pocong tu menangis. Lepas tu pocong tu menangis, dia kata macam mendayu-dayu menangis, dia kata cucu, nenek datang ni cucu, tolong bukakan bunjuk nenek ni. Dia cakap macam tu. Habis tu kalau buka, maksudnya dia rimas kot. Tolong buka. Kan. Buat main. I'm just being reminded that our neighborhood is not too far from Kubo though.
Tapi kat belakang lah. Dia jalan belakang. Tapi tak tahulah relation dengan benda tu. Kita dah dapat takeaways daripada ni. Jadi anda tinggalkan komen anda di bawah mengatakan elok ke kalau korang ada kawan yang boleh nampak batin terbuka. Terus bagi tahu sekiranya ada nampak apa-apa. Mimi rasa apa Mimi? Mimi rasa rumah Mimi macam paling banyak sekarang ni. Mimi ada hantu India yang pakai dhoti. Mimi ada 3 orang budak yang pakai baju Mimi. Dan Mimi ada Yoda yang makan makanan Mimi. So Mimi nak rasa apa? Boleh pindah rumah korang tak sementara? Tapi rumah Hanan sendiri. Dekat rumah I biasanya I tak address. Sebab pernah je kita orang ada satu recording ni. Kita orang tengah buat, suara dia termasuk. Aku dengar. You dengar tak? Batu kawan banyak hantu tu. Batu kawan. Asal ada orang Banyak gila hantu. Kalau biasanya kalau ikut pengalaman, kalau kita address, kita layan atau kita macam biar ketakutan tu fit diri kita, lagi suka takutkan lah. Like sebenarnya the way to control is actually control your fear je sebenarnya. Itulah dia kawan-kawan, kepada anda yang dekat luar sana, tinggalkan komen anda apakah kawan-kawan anda yang mata batin dia terbuka patut bagi tahu straight away yang macam dia nampak apa. Ataupun diam sahaja. Saya tak tahu perasaan kawan-kawan saya yang sedang dengar sekarang ni. Okey, buka mikrofon semua orang. Okey, patut ataupun tidak? 1, 2, 3. Tidak. Betul. Tidak. Dia separuh patut separuh tak. Patut. Tak. Sebab apa tu, Haziq? Maybe it's just my curious mind. So memang pernah je terfikir nak ajak Hanan datang rumah kan. Tolong tengok kan. Dah tahu dah rumah ada pocong, nak buat apa? Bawa bertaubat. Untunglah bawa bertaubat. So terima kasih banyak. So anda juga telah diperkenalkan kepada kawan-kawan saya yang mereka inilah bertanggungjawab untuk menjaga kesihatan mental saya ya. Tapi pada kali ini nampaknya kesihatan mental mereka yang terganggu ya. So good luck. Saya okey, Ida tahu. Saya okey, Ida tak tahu. Ai lah yang paling takut hari tu. Kita orang pergi reki. Reki tu macam check lah office baru dan sebenarnya. Okey, berita sebab kita orang sekarang nak buka office baru together. Okey. Wah, surprise tak? Okey. Lepas tu kita orang cari office. Masuk dalam office tersebut untuk check. Lepas tu seperti biasalah apa ke nama ni? Mimi. Mimi, kena colek kah? Inilah manusia-manusia yang masa kita orang pergi reki office tu yang ada dekat situ. Macam biasalah Hanan, kita orang kan pergi tengok semua tu. Tempat tu banyak bilik. Yang Hanan ni nampak ada satu bilik tu ada banyak kain kuning dan juga beberapa barang-barang feng shui. Diorang ni dah dekat depan aku. Aku ni tengah check betul-betul dia dekat depan aku. Tiba-tiba Hanan menjerit. Yang Syawal tu, Syawal yang Haziq, yang jantan-jantan ni, ni apa ya Ai ni, daripada kat depan terus ke belakang. Yang aku ni macam korang ni kenapa kan? Kita ni semayang punya orang, jangan takut. Cakap macam tu. Siapa yang menjerit paling kuat masa tu? Haziq. Dia menjerit baru semua orang kenapa. Tapi Hanan cakap tak ada apa. Mimi dengan Haziq, kalau kita bercerita hantu dengan diorang ni, diorang paling dramatik lah guys dalam setiap kes. So thank you so much for watching. Sampai kita berjumpa lagi pada episode akan datang. Assalamualaikum. Bye. Bye guys. Bye. Syawal hilang. Syawal kena colek kah? Patut aku ingat dia free sebab dia fokus. Okay dah. Dia kena colek.